Untuk kawasan Muar, kalau daripada sudut pembangunan kita tengok ada peningkatan. Tetapi di sudut macam susunan jenta-jenta yang dapat membantu kami di pihak-pihak nelayan macam ni masih terlalu kurang diberi perhatian. Lagi satu, kalau tengok di sudut untuk pihak kerajaan negeri Johor ni, saya rasa kita perlu kerajaan yang stabil lah. Maksudnya pimpinan yang kita rasa yang boleh mentadbir Johor untuk 5 tahun akan datang, supaya rakyat-rakyat boleh berfikir untuk memilih pengundi calon-calon, supaya kerja-kerja untuk negeri Johor akan datang selama 5 tahun lagi. Kita dalam keadaan yang semakin pulih daripada yang sedia ada sekarang ni. Tapi saya tengok memang sudut daripada jabatan-jabatan, daripada persatuan-persatuan yang sedia ada selama ni, saya rasa memang kurang membantu. Kalau bagi pun sekadar macam gula-gula je. Tapi kalau dia membantu, berbeza daripada seorang nelayan tu, daripada tak ada peningkatan, ada peningkatan. Tapi nampak cara hidup yang ada pada nelayan hari dengan kerjasama daripada persatuan-persatuan nelayan daerah dengan jabatan-jabatan perikanan, saya rasa tak nampak ada komitmen yang begitu mesra, begitu prihatin, begitu ada jadual kerja untuk kita tengok setiap nelayan ada peningkatan untuk masa-masa depan. Nelayan Sungai Muar ni, bandar Muar ni bandar utama masuk negeri Johor. Sepatutnya kerajaan negeri Johor ke, persatuan nelayan ke, perikanan ke, kena bersihkan tempat ni. Kena bangunkan tempat ni dulu. Tapi kita tengok jeti nelayan Muar ni makin lama makin teruk. Ya uzur pun tak direpair. Jadi macam apa? Kerajaan pun tak ambil berat sangatlah tengok kat sini. Senang cerita macam nelayan kat sini dia nak tirikan lah. Lagi satu, bantuan-bantuan daripada kerajaan pun kami banyak tak dapat. Banyak tersangkut kat tengah jalan. Tak tahulah macam mana sangkutnya tu. Daripada persatuan ke, daripada kerajaan pusat ke, daripada kerajaan Johor ke, tak dapat. Kalau boleh pemimpin tu biar yang betul, yang telus. Yang betul nak bantu nelayan. Yang apa, jangan pentingkan diri sendiri lah. Sepatutnya kita ni tak boleh buat pilihan raya. Sebab musim Covid, ramai nak berebut kuasa. Macam inilah jadinya. Kan? Walaupun saya nelayan, tapi saya boleh fikir. Tengok tepi Sungai Muar, peniaga-peniaga macam mana, buang sampah suka-suka. Tapi kita siapa lah kita nak tegur. Sekarang ni sibuk nak buat projek minyak, buat pulau, buat apa. Tapi masalahnya nelayan tersepit. Nak buang jaring kami kena kapal, kena apa, tak ada siapa yang nak bela. Sama je. Ada persatuan pun tak guna. Dia buat projek sendiri. Tak ada membantu sangat. Bila kita bising sikit, kita dicop gangster lah, itulah, orang jahat lah, apalah. Bandar Muar ni saya tengok bila YDP baru masuk, dia tukar landscape. Dia tukar gitu ke. 5 tahun kan tukar YDP baru kan dia tukar gitu. Duit tu membazir gitu ke. Ni dengar kata nak buat waterfront. Apa faedahnya buat waterfront? Besok waterfront ni jadi apa? Tempat biar-enam minum arak, tempat biar-enam berhaluan. Tak ada, benda tu tak ada keuntungan pada rakyat. Yang saya tahulah Bandar Muar ni bandar kecil, lumbung emas. Bos-bos kerajaan, bos-bos syarikat duduk kat sini, dia dapat projek besar-besar pun 5 tahun pindah. 5 tahun ditukarkan naik pangkat Johor. Jadi peruntukan tu dia akan gunakan untuk buat macam-macam untuk kepentingan di sini. Bukan nak tolong rakyat. Tak ada nampak apa. Kita tengok contoh tu turun jambatan tu. Berapa juta tu. Apa jadi? Tak ada apa fungsi. Sepatutnya orang yang duduk kat atas tu kena fikir ini baik tak untuk rakyat. Ini baik tak untuk penduduk kat sini. Itu je. Kami nelayan tak dapat faedah apa-apa, tu terang cakap. Zaman dah moden, semua pakai komputer. Tapi tiap-tiap tahun bila lesen mati semua kena buat baru. Masuk akal tak? Kena isi borang. Isi borang kena semua keluar duit. Borang kena bayar RM50. Isi borang kena bayar ni bayar itu apa semua RM50. Itu pun 2-3 bulan belum tahu dapat lagi cari hidup. Kerajaan pusat dah bagi. Jadi yang 2-3 bulan tu ke mana pergi? Sekarang ni yang terbaru ada kapal 2 biji bersauh dekat situ. Apa tujuan tak tahu. Tak ada siapa yang pantau, tak ada siapa yang beritahu. Dari mana datang pun tak tahu. Wallahualam. Kapal tu bersauh saja dah 2 minggu.
Jadi dah mengganggu kita nak menjaring. Sebab laut kita ni kecil, selat. Lepas tu semua nelayan Parit Jawa, Kesang, Muar, semua bertumpuk kat situ. Bila dah ada kapal 2 biji parking kat situ, mengganggu. Kita bukan boleh tarik buang jaring tu, bukan boleh tarik dalam masa setengah jam siap. Buang jaring 1 jam, tarik jaring 4 jam, 5 jam. Air bergaru dengan angin kuat, dengan ombak apa semua, memang mengganggulah kita nak buat kerja dengan pantas. Tapi bila dah ada benda kapal bersahur kat situ, memang sangkutlah kita. Memang masalah. Jaring pula harga sekarang bukan, saya punya jaring sekeping 1,000. Kalau kena 10-15 keping, siapa nak ganti? Pasal apa nelayan hidup dia susah. Tapi barang tak boleh berhutang, semua beli cash. Tak boleh hutang. Tak ada bayar bulan-bulan. Tak ada bayar bulan-bulan. Adakah kedai nak bayar hutang? Nak boleh hutang kita? Tak ada. Kita bayar dulu boleh. Barang belum ada lagi, kena tempah. Kita kena bayar dulu. Mana tuan kedai tu niaga, kita yang kasih modal. Tapi kita nak berhutang dia, okey, saya ambil barang dulu, bayar bulan, tak boleh. Tak boleh. Awak bayar cengkeram dulu boleh. 10,000, 20,000 untuk dapatkan jaring. Jaring 2-3 bulan boleh hutang. Saya harap bagi pihak kerajaan yang menang ke siapa ke yang akan memerintah dapat bekerja dengan amanah dan teruskanlah. Jadi peristiwa politik yang belakang ni kita jadikan teladan supaya jangan berlaku di masa-masa yang depan. Kejujuran, amanah sangat diharapkan daripada pihak saya untuk membantu. Kalau kata pihak nelayan, layanlah berkhidmat dengan terbaik. Dari segi adun ni pula, yang benda kalau bahagian nelayan ni tak payah nak diisukan pergi politik siapa yang merintah. Bantu dia sebagai dia tu seorang nelayan. Mana dia buat bantuan ke apa, dari segi pukat, harga pukat, mana barang-barang lagi nelayan agak boleh dikawal. Dengan sekarang tak sewenang-wenang ni dinaikkan. Itu saja yang saya harapkan. Jadi jangan cakap lebih pun tak guna. Kan manusia semua ada kekurangan. Yang mana yang kurang kita baiki. Mana yang tak elok kita jangan buat. Dari segi bantuan tu, maksudnya saya ni baru lagi, tak berapa tahu sangat dia punya selok-belok tu. Tapi setakat ni nampak dapat tu ada tapi tak menyeluruh. Contohnya ada pengkalan yang dapat, ada pengkalan yang tak dapat. Kita pun tak tahu atas faktor apa. Kan? Contohnya macam pengkalan kita ni banyak yang kekurangannya tak dapatlah senang cerita. Macam pengkalan lain kita tengok, kita compare macam senang cerita. Ikutkan pengkalan kita ni yang boleh katakan yang kedua terbesar lah kat sini selepas Parit Jawa. Tapi kita ni macam dia anak tirikan lah. Kita tak tahu atas faktor apa. Saya mungkin tanya dengan orang lama tu, mungkin disebabkan sini banyak pembangkang ke, wallahualam lah kan. Mungkin dari segi banyak apa ni. Tapi sini dia katakan banyak yang bot besar tapi tak dapat. Kata sini JT dia pun dah tahu kan. Dia bandingkan dengan JT lain tu, nelayan lain tu, tempat dia walaupun dia punya bot tu tak banyak, sini kira banyak tapi dia punya kelengkapan dia cukup. Sini dia kelengkapan dia kurang lah. Okey, maksudnya kita harapkan dari segi bantuan tu dari supaya menyeluruh lah. Okey, maksudnya boleh dikatakan untuk dapat tu dari segi proses tu dipercepatkan. Contohnya macam lesen. Saya dari 2018 saya mohon dia suruh isi apa semua, saya isi. Lepas tu senyap macam tu. Lepas tu nak pilihan raya ni barulah dibuka balik. Kita tak tahu faktor apa. Mungkin nak pancing undi ke apa kan. Wallahualam lah. Itulah dia punya tu. Maksudnya kita harapkan supaya nelayan ni diberi nafas baru. Maksudnya diambil berat dari segi kebajikan dia, dari segi keperluan dia. Sebab apa, nelayan ni boleh dikatakan macam tulang belakang negara jugalah. Sumber protein negara, dia yang bekalkan. Itulah dia. Maksudnya dari segi bantuan tu hendaklah maksudnya diberi dengan segeralah.